Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan sambung subtopik 8.3 mikroorganisma dan virus. Subtopik ini agak panjang tapi kita akan cubalah tengok. Cikgu akan cuba terangkan mana yang penting dan kamu juga boleh rujuk di buku teks kamu. Okey. Pertama, kita akan tengok dahulu mikroorganisma dan virus. Mikroorganisma adalah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dah nama pun mikro, halus kan? So seni, so dia tidak dapat dilihat dengan mata kasar. So organisma ini hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Okay? Kebanyakan mikroorganisma juga adalah unisel, hanya mempunyai satu sel sahaja. Mikroorganisma terbahagi kepada beberapa jenis iaitu bakteria, protozoa, alga, kulat dan juga virus. Jadi kita akan tengok sedikit penerangan ringkas mengenai kelima-lima jenis mikroorganisma ini. Yang pertama, bakteria. Bakteria tidak mempunyai nukleus, kerana dia tiada membran nukleus kan. Kalau kamu masih ingat membran nukleus tu di bahagian luar kan. Kemudian dia ada nukleus dan nukleoplasma dan dia ada nukleolus. Jadi bakteria ini dia tak ada nukleus yang nyata. Maksudnya yang boleh dilihat. Sebab apa? Sebab bakteria ini dia tiada membran nukleus. Tak ada bahagian luar dia ni tak ada. Sebab tu dikatakan dia tidak mempunyai nukleus yang nyata. Bahan genetik bakteria ini merupakan bebenang kromosom DNA dan dia berada bebas di dalam sitoplasma. Sebab biasanya DNA ini berada dalam nukleus kan. Sekarang ni sebab dia tak ada nukleus yang nyata, jadi DNA dia berada di dalam sitoplasma. Dan kawasan ini dikenali sebagai nukleot. Nanti kita akan tengok rajah gambar bakteria. Sesetengah bakteria mempunyai plasmid. Apa itu plasmid? Plasmid adalah satu molekul DNA kecil yang membawa gene tambahan. Dia berada di sitoplasma juga. Saiz bakteria adalah di antara 1 hingga 10 mikrometer panjang sahaja. Mikrometer maksudnya sangat kecil lah. Bakteria biasanya wujud secara sel tunggal ataupun tadi kita tengok unisel. Berpasangan, berfilamen, berantai ataupun berkelompok. Bakteria wujud dalam beberapa bentuk iaitu coccus, coccus ataupun sfera, vibrio ataupun koma, bacillus ataupun bentuk rod dan silinder dan juga berbentuk pilin, spirillum. Contoh-contoh bakteria adalah Lactobacillus species, Streptococcus species dan Staphylococcus aureus. Akan tengok. So, ini adalah bentuk-bentuk bakteria. 1, 2, 3, 4 contoh lah kan. 4. Coccus bentuknya macam tu. Vibrio yang panjang. Spirillum seolah-olah nampak macam sfera. Bacillus kita nampak dia berbentuk rod. So, ini adalah struktur bakteria. Nukleoid yang tadi kita ingat lagi tadi kita cakap bakteria ini dia tak ada nukleus yang nyata sebab dia tak ada membran nukleus. Tapi dia mempunyai DNA dalam sitoplasma. So ini dikatakan nukleus. Dan tadi kita plasmid adalah
Jin tambahan, kan? Jin tambahan. Okey. Kita pergi kepada yang kedua. Okey, yang kedua adalah protozoa. Protozoa merupakan mikroorganisma yang juga unisel yang mempunyai ciri seperti haiwan. Protozoa ia bergerak menggunakan pseudopodium ataupun kaki palsu, cilia atau flagellum. Okey. Nanti kita tengok struktur flagellum yang bahagian panjang pada euglena tu. Okey, protozoa biasanya dijumpai di habitat yang kolam lah, habitat yang berair. Pemakanan protozoa adalah secara heterotrof atau autotrof. Heterotrof maksud dia tak buat makanan sendiri kan, dia ambil daripada organisma lain. Kalau autotrof dia menghasilkan makanan sendiri. Jadi protozoa ini dua-dua, secara heterotrof atau heterotrof, salah satu. Euglena spesies contohnya protozoa yang pemakanannya secara autotrof. Sebab apa? Sebab euglena ini mempunyai kloroplas dan dia boleh berfotosintesis. Protozoa hidup secara bebas ataupun sebagai parasit menumpang. Okey, ini adalah contoh-contoh protozoa. Okey, yang pertama, ameba yang bergerak menggunakan pseudopodium dia ni, dia bentuklah pseudopodium dia. Paramecium yang bergerak menggunakan cilia ni, bahagian tepi-tepi dia ni. Ini adalah cilia dia. Euglena bergerak menggunakan flagellum. Ni flagellum dia ni, panjang ni. Ini adalah flagellum. Okey, seterusnya kita tengok pula alga. Alga terdiri daripada mikroorganisma unisel seperti Chlamydomonas species dan organisma multisel seperti alga perang fucus species. Sesetengah alga mempunyai flagellum. Untuk apa? Untuk bergerak di dalam air. Ingat struktur flagellum yang macam panjang tadi kan? Okey. Alga mempunyai ciri-ciri seperti tumbuhan, iaitu mempunyai kloroplas. Kalau kloroplas bermaksud dia boleh menjalankan fotosintesis. Maka alga merupakan organisma autotrof. Okey, boleh menghasilkan makanannya sendiri. Walau bagaimanapun, alga tiada daun, batang dan akar sebenar seperti tumbuhan yang lain. Okey. Habitat alga juga di kawasan berair, contohnya kolam, tasik dan juga laut. So, ini adalah contoh-contoh alga. Chlamydomonas species dan juga fucus species. Okey, seterusnya kita tengok pula kulat. Kulat tidak mempunyai klorofil. Maka kulat adalah organisma heterotrof di mana kulat tidak boleh melakukan membuat makanannya sendiri. So, kulat ini merupakan parasit ataupun saprofit. Okay, bergantung kepada di mana dia berada lah. Kulat tidak mempunyai akar, batang dan daun. Kulat mempunyai dinding sel. Dinding selnya terdiri daripada kitin. Okay. So, ingat benda-benda yang ringkas macam ni mungkin boleh ditanya dalam soalan objektif. Kan? Okey, seterusnya, badan kulat wujud sebagai miselium. Okay. Miselium yang terdiri daripada bebedang halus yang disebut hifa. Sekejap lagi kita tengok gambar dia. Kulat terdiri daripada mikroorganisma unisel. Contohnya yeast, okay, Saccharomyces cerevisiae atau mikroorganisma multisel, contohnya mucus species. Spora hifa columella, spora geophorizoid. Kulat dijumpai di kawasan gelap atau lembap di atas organisma yang telah reput ataupun mati.
Kan kita biasa dapat bulat di bahagian itulah kan. Okey, seterusnya virus. Virus tidak dimasukkan ke dalam mana-mana alam kerana virus bukan organisma bersel. Bahaya virus ni. Virus dia tidak menjalankan sebarang proses hidup jika dia berada di luar sel perumah. Kalau dia menumpang di sel perumah, barulah dia menjalankan proses hidup. Contohnya kan virus yang berada di sekitaran, sebab contohnya dia masuk ke dalam perumah. Siapa perumah dia? Contohnya manusia. So, bila dia masuk ke dalam perumah, masuk dalam manusia, barulah virus tu menjalankan proses hidup dia. Sebab tu virus ini dia akan cari perumah. So, virus hanya membiak di dalam sel hidup. Sel hidup tu kalau dia masuk ke dalam badan manusia, pada sel manusia lah. Okay, kalau badan haiwan, sel haiwan lah. Dengan menyuntik bahan genetik ke dalam sel perumah. Bila dia menumpang di sel perumah, dia suntik bahan genetik dia ke dalam sel perumah. Okay. Virus ini terdiri daripada DNA ataupun RNA dan kapsid yang terdiri daripada protein. Okay. Saiz virus ini adalah terlalu kecil, 20 nanometer hingga 400 nanometer sahaja, maka sudah pastilah virus ini tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, tetapi hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Okay. Contoh virus adalah virus mozek tembakau, bakteriophage T4 dan HIV. Ini adalah contoh-contoh virus. Ini bakteriophage T4, ini adalah virus HIV, ini adalah virus mozek tembakau. Semuanya perlukan perumah untuk menjalankan proses kehidupan dia lah. Kalau dia tak ada perumah, dia tak boleh nak menjalankan proses hidup dia. Sebab tu virus ini dia akan segar, dia akan aktif, segar pula. Dia akan aktif bila dia berada di sel perumah. Okey, seterusnya kita tengok peranan mikroorganisma dalam kitab nitrogen. Okay, cikgu akan tunjuk dia dari segi gambar rajah sahaja. Sebenarnya kamu boleh rujuk buku teks muka surat 159. Di muka surat 159 itu gambar rajah yang sama sahaja. Okay, cikgu akan cuba terangkan daripada gambar rajah ini. Okay, apa peranan mikroorganisma dalam kitar nitrogen? Apa pentingnya kitar nitrogen? Okay, tumbuhan sebenarnya dia memerlukan unsur nitrogen. Okay, tumbuhan ini, tumbuhan lah di sekitaran kita ini, ia memerlukan unsur nitrogen. Sebab apa? Sebab unsur nitrogen ini penting untuk nak hasilkan protein. So dia nak hasilkan, tumbuhan nak hasilkan protein, dia memerlukan unsur nitrogen. Jadi unsur nitrogen pada tumbuhan ini diperlukan dalam bentuk NH4+, iaitu ion amonium ataupun ion nitrat. Okay, dalam bentuk dua ni. Kat sini. Sama ada dalam bentuk ion amonium ataupun dalam bentuk ion nitrat. Jadi, kita nak tukarkan semua yang ada ini, semua yang ada di persekitaran ini kepada ion amonium dan juga ion nitrat. Sebab hanya dalam bentuk ion amonium dan ion nitrat sahaja yang boleh diserap oleh tumbuhan. Sebab itulah daripada persekitaran nitrogen daripada atmosfera ke apa, perlu ditukarkan kepada amonium dan juga nitrat. Okey. Boleh setakat itu. Okey, maksudnya kita kena tukarkan kepada dua ini. Okey. Kita mulakan bakteria pengikat nitrogen. Okey, kita mulakan dengan yang ini ya. Bakteria pengikat nitrogen nodul tumbuhan legum. Okey.
Bakteria pengikat nitrogen ini dia tumbuh di akar tumbuhan legum. Tumbuhan legum ini contohnya pokok kekacang. Okey, di akar tumbuhan tersebut adanya bakteria pengikat nitrogen, iaitu contohnya Azobacter dan juga Rhizobium. Nah, kat sini. Azobacter dan juga Rhizobium. Jadi, kedua-dua mikroorganisma ini, dia akan hidup, kedua-dua bakteria ini, dia akan hidup di akar tumbuhan tersebut. Dia hidup secara bebas lah. Okay. So, apa yang dia buat adalah Rhizobium dan juga Azobacter ini dah namanya bakteria pengikat nitrogen. Jadi, Azobacter spesies ini dia akan mengikat nitrogen daripada atmosfera. Okey, seolah-olah macam mengikat nitrogen lah, macam dia ambil nitrogen daripada atmosfera, kemudian ditukarkan nitrogen tersebut kepada ion amonium NH4. Sebab tu ada anak panah kat sini, Azobacter menukarkan kepada amonium. Okay. Dan juga Rhizobium menukarkan kepada ammonia. Okay. Amonium lah Rhizobium Azobacter ini. So ini adalah bakteria pengikat nitrogen. Dia akan ambil, dia akan ikat nitrogen, yang berada di persekitaran, dia akan tukarkan kepada amonia dan juga amonium. Dan proses ini dikatakan sebagai proses pengikatan nitrogen. Okey. Yang pertama, bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen ini contohnya Rhizobium dan juga Azobacter. Okey, bakteria pengikat nitrogen ini akan menukarkan nitrogen daripada atmosfera kepada yang ni NH4, ion amonium, melalui proses apa? Proses pengikatan nitrogen. Okey. Okey, boleh setakat itu. Kemudian, yang kedua, kita akan tengok pula kilat. Okay. Kilat masa ribut petir kan? Ada kilat yang bercahaya itu. Sebenarnya kilat itu dia akan mengoksidakan nitrogen di atmosfera kepada nitrogen dioksida. Okey, dia akan oksidakan nitrogen kepada nitrogen dioksida. Kemudian, nitrogen dioksida ini dia larut dalam air hujan dan dia akan membentuk apa nitrogen dioksida? Dia akan larut dalam air hujan, dia akan membentuk asid nitrous dan juga asid nitrik. Dan kedua-dua asid ini dia akan membentuk garam nitrat di dalam tanah. Kan sebab kilat tadi dia akan oksidakan nitrogen kepada nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida yang ada di atmosfera akan dilarutkan, akan dibawa oleh air hujan. Dan air hujan jatuh ke mana? Mestilah jatuh ke tanah. So, dia akan membentuk asid nitrous dan juga asid nitrik. Dan kedua-duanya akan membentuk garam nitrat di dalam tanah. So, bentuklah garam nitrat. Okey. Okay, yang pertama tadi kita tengok yang ni kan. Bakteria pengikat nitrogen dah tukarkan kepada amonium dan juga ammonia kan. Okay, ingat tadi yang first tadi kita nak dalam bentuk amonium dan ammonia. Ammonia lah NH3, NH4+. Okay, dah jadi. Yang kedua kita tengok pula kilat. Kilat dah jadi kepada nitrite kan. Dah tukarkan kepada nitrite. Okey, seterusnya yang ketiga kita akan tengok pula industri pembuatan baja bernitrogen.
So, industri pembuatan baja bernitrogen ini, dia akan bekalkan baja amonium dan juga nitrat ke dalam tanah. Dia dah buat anak panah siap-siap dah daripada yang ni. Okay. So, dia akan bekalkan nitrat ke dalam tanah. Okey. Seterusnya, apabila tumbuhan dan haiwan ini mati, tumbuhan haiwan mati, apa akan jadi? Perebutan, kan? So, perebutan ini akan dijalankan oleh mikroorganisma pengurai seperti bakteria dan juga kulat saprofit. Okey, yang ni lah. Okey. Bila dah mati, organisma mati dan bahan buangan haiwan, okey, ni pengurai dan mengurai bakteria dan kulat lah akan bertindak mengurai organisma yang telah mati, bahan buangan haiwan. Okey. Kemudian pengurai ini akan menukarkan kepada amonia dan juga amonium. Okey. Kemudian Nitrosomonas species akan menukarkan amonium kepada nitrit. Nitrit ditukarkan kepada nitrat oleh Nitrobacter species. So, bila dah tukar kepada nitrat, maka tercapailah objektif dia. Sebab pokok dia nak unsur nitrogen itu dalam bentuk ion amonium dan juga ion nitrat. So, bila dah jadi nitrat, maka pokok tu boleh serap. So, bila boleh serap, dia bolehlah sintesiskan protein daripada ion amonium tersebut. Okey. So, proses ini dikenali sebagai nitrifikasi. Yang ni nitrifikasi. Yang Nitrosomonas buat, yang Nitrobacter buat ini adalah proses nitrifikasi. Okey. Jadi, bila dah hasilkan nitrat, kan? Okay. Kemudian tumbuhan tu serap, tumbuhan tu akan sintesiskan protein. Kemudian haiwan kita juga, kan, akan makan tumbuhan tersebut dan sebatian nitrogen tersebut akan dipindahkan ke dalam tisu haiwan. Okay. Dan akhir sekali, bakteria pendinitratan akan menukarkan nitrat di dalam tanah menjadi gas nitrogen melalui proses pendinitratan. Sebab apa ni nak tukarkan kepada di atmosfera pula? Sebab nak memastikan keseimbangan. Tak naklah nanti nitrogen habis, tak ada dekat atmosfera. Jadi kita nak seimbangkan semula. So ada bakteria pendinitratan yang akan menukarkan nitrat kepada gas nitrogen. Sebab kita nak pastikan juga di atmosfera adanya gas nitrogen. Okey. So lengkaplah satu kitaran nitrogen. Okey. Kalau kamu ada apa-apa masalah, kamu boleh tanya sebab dia melibatkan proses. Okey. Senang saja sebenarnya. Kamu mula dengan tumbuhan legum. Penerangan kamu mula dengan tumbuhan legum. Okey. Bakteria pengikat nitrogen di tumbuhan legum. Dia akan mengikat nitrogen di atmosfera kepada amonia dan juga amonium. Okay. Bakteria yang terlibat adalah Rhizobium dan Azobacter species. Yang kedua, kamu terangkan pula mengenai kilat pengikatan atmosfera. Okay. So, kilat dia akan terus oksidakan, dia akan larut dalam air hujan, kemudian terus jadi nitrat. Okay. So, adalah asid yang terlibat, asid yang terbentuk. Okay, kemudian yang ketiga, kamu terangkan pula mengenai kilang baja. Okay. So, terus hasilkan nitrat. Okay. Kemudian yang keempat, ni kamu terangkan berkaitan dengan organisma mati, bahan buangan haiwan. Dia pengurai dan akan hasilkan nitrat. So, kalau kita tengok setiap proses yang 1, 2, 3, 4 ini, semuanya mencapai objektif dia iaitu nak hasilkan ion nitrat ataupun ion amonium. Sebab dua jenis bentuk ini sahaja yang boleh diserap oleh akar tumbuhan untuk mensintesiskan protein di dalam tisu tumbuhan.
Okey. Cikgu harap kamu boleh fahamlah. Okey. Kalau ada apa, kamu cuba dulu baca, cuba dulu dengar perlahan-lahan, cuba faham, cuba buat nota contengan. Kalau ada apa-apa soalan nanti, boleh tanya cikgu. Okey? Okey, seterusnya kita tengok pula peranan mikroorganisma. Okey, peranan mikroorganisma ini ada 4, iaitu mikroorganisma sebagai pengeluar, mikroorganisma sebagai pengurai, sebagai parasit dan juga sebagai simbion. Kita akan tengok satu persatu. Okey, mikroorganisma sebagai pengeluar. Mikroorganisma seperti fitoplankton biasanya dijumpai terapung di permukaan air laut, kolam ataupun tasik. So, sebagai contoh, alga hijau, alga biru hijau, dinoflagellate dan diatom. Okay, fitoplankton ini dia dapat menjalankan fotosintesis. Okay. Fitoplankton ini dia dapat menjalankan fotosintesis sebab ia mempunyai klorofil. Okay. Asalkan sesuatu organisma itu ada klorofil, dia mesti boleh menjalankan proses fotosintesis. Okay. Fitoplankton adalah penting sebagai pengeluar sebab biasanya organisma pengeluar ini, mikroorganisma pengeluar ini adalah mikroorganisma yang boleh membuat makanannya sendiri. Sebab mikroorganisma lain akan ambil, akan makan dari dia untuk nak letakkan rantai makanan tu lah. Okay. Fitoplankton adalah penting sebagai pengeluar dalam rantai makanan di ekosistem akuatik. So, di dalam air, di habitat air, fitoplankton ini penting sebagai pengeluar. Okey, yang kedua, mikroorganisma sebagai pengurai. Kalau pengeluar kami ingat macam ni je. Kalau dia ada klorofil, dia mesti pengeluar. Okay. Yang kedua, mikroorganisma sebagai pengurai. Okey. Kulat saprofit dan bakteria saprofit merupakan mikroorganisma utama yang menjalankan penguraian bahan organik daripada perebutan organisma yang mati dalam ekosistem. Okey. Ingat, pengurai yang urai biasanya adalah benda-benda bahan-bahan yang telah mati, kan? Yang dalam ekosistem tersebut. So, mikroorganisma yang bertindak sebagai pengurai dalam ekosistem adalah kulat saprofit dan bakteria saprofit. Kulat dan bakteria saprofit ini dikenali sebagai pengurai. Pengurai dia akan uraikan bahan organik kompleks seperti najis haiwan, bangkai haiwan dan pokok reput kepada sebatian ringkas seperti amonium. Urai maksudnya benda-benda bahan organik kompleks, bangkai haiwan, pokok-pokok yang reput yang telah mati, semua tu dia akan uraikan. Sebab dia akan uraikan, dia akan ringkaskan, dia akan uraikan kepada sebatian, kepada bahan yang ringkas seperti amonium. Ini penting sebenarnya mikroorganisma pengurai ini. Sebab kalau tak ada mikroorganisma pengurai, dia tak ada mungkin ekosistem kita ini tak akan mencapai keseimbangan. Penting organisma pengurai. Okey, pengurai dia akan merembeskan enzim pencernaan ke dalam substratum bahan organik mereput dan kemudiannya menyerap hasil pencernaan tersebut. Makananlah bagi dia, kan? Okey. So, hasil proses perebutan ini, unsur-unsur yang diperlukan oleh tumbuhan seperti karbon, nitrogen dan sulfur dikembalikan ke tanah. Okey. So, maksudnya mikroorganisma pengurai ini dia akan rembeskan enzim pencernaan ke dalam bahan organik yang telah reput tu. Kemudian diserap hasil pencernaan tersebut. Hasil daripada proses perebutan
Contohnya unsur karbon, nitrogen dan sulfur dia akan kembalikan kepada tanah sebab tumbuhan-tumbuhan lain perlukan unsur tersebut untuk hidup. So, bahan ini kemudiannya akan diserap oleh tumbuhan lah kan. Sebab tumbuhan yang masih hidup itu perlukan unsur-unsur ini. Itu karbon, nitrogen dan juga sulfur. Okey, seterusnya mikroorganisma sebagai parasit. Okay, parasit merupakan organisma yang mendapat faedah daripada perumahnya. Ianya parasit organisma tersebut dapat faedah daripada perumah, tapi perumah tersebut mengalami kerugian ataupun kadang-kala boleh mati akibat kesan-kesan yang disebabkan oleh parasit ini. Okay. Parasit ni dia menumpang orang, dia ambil faedah daripada orang, lepas tu, daripada organisma tu lah maksud cikgu kan. So, perumah, okay. Dia ambil faedah daripada perumah tu akan mengalami kerugian, kadang-kala perumah tersebut boleh mati disebabkan oleh kesan daripada parasit ini. So, parasit ini dia mendapat faedah selagi interaksi ini berterusan. Jadi, kebanyakan parasit tidak membunuh perumah. Sebab bila dia bunuh perumah, dia pun tak akan dapat faedah. Okay. Contoh mikroorganisma parasit adalah Plasmodium. Okay. Okay, parasit dia kalau Plasmodium. Okay, ini nyamuk tiruk betina Anopheles species. Tumpang kat situ lah. So, Plasmodium merupakan sejenis protozoa. Okay, dia hidup di dalam perut nyamuk ni. Nyamuk tiruk betina Anopheles species dan menyebabkan penyakit malaria kepada seseorang yang digigit nyamuk apabila parasit ini dipindahkan ke dalam sistem peredaran darah. So, Plasmodium ini dia hidup di dalam perut Anopheles species ni. Okay, bila Anopheles species ni pergi gigit orang, so Plasmodium ini ditransfer, okay, dipindahkan ke dalam sistem peredaran darah seseorang itu dan menyebabkan penyakit malaria. Ialah kan penyakit malaria kita tahu sebenarnya dia disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk inilah nyamuk Anopheles. Sebab dalam perut nyamuk tersebut adanya parasit ini, Plasmodium. Okey, yang terakhir adalah mikroorganisma sebagai simbion. Okay, simbion adalah organisma yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan organisma yang lain yang disebut sebagai perumah. Okay. Terdapat dua jenis simbion iaitu ectosimbion dan juga endosimbion. Okay. Ada dua jenis simbion iaitu ectosimbion dan juga endosimbion. Dari segi perkataan ecto dan endo pun kita dah tahu kan. Ecto maksudnya luar. So ectosimbion dia hidup di luar sel perumah. Endo maksudnya dalam. Endosimbion dia hidup di dalam sel perumah. Okey. Okey. Ni contohnya. Ectosimbion hidup di luar sel perumah. Contohnya kulat yang hidup di sekeliling akar tumbuhan. Iaitu Ectomycorrhiza. Dia hidup di luar perumah, di luar sel perumah. Kalau endosimbion pula, dia hidup di dalam sel perumah. Contohnya protozoa Trichonympha species yang hidup di salur alimentari anak-anak. Okey. Itu endo. Daripada perkataan pun kita tahu dah. Hidup di luar ataupun di dalam sel perumah.
Okey, seterusnya definisi patogen dan vektor. Okey, patogen adalah organisma yang menyebabkan penyakit. Okay. Apa saja organisma yang menyebabkan penyakit dikatakan sebagai patogen. Contohnya virus, bakteria, protozoa dan juga kulat. Okay. Jangkitan oleh patogen berlaku apabila patogen seperti virus, bakteria atau mikroorganisma lain masuk ke dalam badan, masuk ke dalam badan kita lah, serta mula membahagi dan membiak. Okay. Penyakit yang disebabkan oleh patogen akan berlaku apabila sel-sel di dalam badan rosak. Okay. Hal ini terjadi kerana jangkitan dan simptom-simptom penyakit mula ditunjukkan oleh seseorang yang dijangkiti. So, patogen ini dia akan masuk ke dalam badan dan dia akan membahagi, dia akan membiak. Okay? Jadi, penyakit yang disebabkan oleh patogen ini akan berlaku, akan menunjukkan simptom bila sel-sel dalam badan telah rosak. Jadi ini yang menyebabkan berlakunya jangkitan. Okay, vektor. Vektor adalah organisma yang membawa patogen tersebut ke dalam badan seseorang yang menyebabkan penyakit tertentu. Contohnya nyamuk. Nyamuk dia akan bawa mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. So dia akan suntik, dia akan transfer ke dalam badan. Jadi yang bawa patogen itu dikatakan vektor. Sesetengah patogen disebarkan oleh organisma lain seperti nyamuk dan lalat. Nyamuk dan lalat ini dikenali sebagai vektor. So, organisma yang bawa patogen dikenali sebagai vektor. Kalau nyamuk yang bawa, nyamuklah. Kalau lipas yang bawa, lipaslah. Kalau lalat yang bawa, lalat ya. Lalat adalah vektornya. Okey, bakteria Vibrio cholerae dipindahkan kepada manusia melalui badan lalat yang hinggap pada makanan, kan? Lalat hinggap pada makanan, makanan tersebut manusia yang makan. Jadi sebenarnya masa lalat hinggap tu lalat dah pindahkan bakteria Vibrio cholerae dekat situ. So makanan tu dimakan oleh manusia. So apabila seseorang makan makanan yang telah dicemari oleh Vibrio cholerae ini, mereka akan mendapat penyakit kolera. Okay. Virus denggi dipindahkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi dah dapatlah penyakit denggi. Kan? Okay. Bakteria Salmonella typhi dipindahkan kepada manusia melalui makanan dan air yang dicemari oleh lipas. Bahaya juga lipas ni. Okay. Okay. Apa kesan patogen kepada kesihatan manusia? Okay. Patogen ini patogen akan bertindak balas terhadap sistem keimunan badan dalam pelbagai cara. Virus atau bakteria akan menyebabkan kita sakit. Dengan cara virus dan bakteria ini membunuh sel-sel badan ataupun merencatkan fungsi sel badan. Ada patogen merembeskan toksin. Yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau merosakkan aktiviti metabolisme badan. Ini sebab tu kesihatan kita terjejas disebabkan oleh patogen ini. Okay. Okay. Simptom-simptom penyakit yang disebabkan oleh patogen. Okay. Kalau patogennya virus, bakteria, protozoa dan juga kulat.
Virus, contoh penyakitnya hepatitis B. Simptom penyakitnya adalah radang, abdomen membengkak, kulit dan warna lapisan sklera mata menjadi kuning, boleh menyebabkan kematian. Ini hepatitis B ini disebabkan oleh virus. Okay, untuk patogen bakteria pula, contoh penyakitnya adalah tuberculosis ataupun TB kan, yang batuk tu. Batuk yang kuat, yang panjang, yang lama, batuk berdarah. Okey, simptom penyakit TB ini adalah hilang berat badan, batuk berdarah dan juga sesak nafas. Okey, patogen protozoa contoh penyakit disentri. Simptomnya adalah sakit perut, cirit-birit dan juga muntah. Okey, patogen kulat contoh penyakit panau. Okey, panau simptomnya tompok-tompok putih atau merah jambu pada kulit. Okay. Itu adalah contoh patogen penyakit dan juga simptom penyakit yang disebabkan oleh patogen tersebut. Okay. Jadi kita telah tamat bab yang ke-8. Cikgu harap kamu boleh faham, kamu boleh baca, buat nota contingan sendiri, jawab checklist yang cikgu berikan. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh PM cikgu bila-bila masa. Terima kasih.